yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kepada saudari Maslina, seterusnya kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus diizinkannya untuk bertemu dalam ruang ilmu di ruang udara IKIM ini. Dan insya-Allah kita telah membuktikan pada petang ini kita memilih suatu perkara yang baik. Dalam kehidupan ini sudah menjadi adat ataupun sudah menjadi sunnatullah. Apabila kita mendapat sesuatu pada masa yang sama, kita mesti kehilangan sesuatu. Betul. Kita tidak dapat dua-dua perkara dalam satu masa. Jadi pada petang ini kita mendapat suasana ilmu dalam perbincangan kita dalam segmen Mukmin Profesional ni. Tentu kita kehilangan masa rehat kita ataupun nak mendengar lagu-lagu, hiburan-hiburan yang lain. Jadi oleh kerana dalam hidup ni apabila kita mendapat sesuatu dan pada masa yang sama kita kehilangan sesuatu, pastikan apa yang kita dapat tu lebih berharga daripada apa yang kita hilang. Mudah-mudahan pilihan kita pada petang ini diredai Allah, diberi hidayahnya. Jadi pada petang ini saya insya-Allah akan cuba untuk memperincikan sedikit kaedah untuk melahirkan mukmin profesional. Apa yang dikatakan budaya zikir dan fikir. Jadi kita tahu bahawa apa sahaja langkah yang kita nak mulakan dalam kehidupan ini mestilah bermula dengan ilmu. Kita lihat di dalam komunikasi Allah dengan hamba-Nya yang melalui Rasulullah SAW, wahyu yang pertama bermula dengan Iqra, bacalah. Maksudnya bukan zikir, bukan suatu perkara-perkara yang lain, solat, jihad dan sebagainya, tetapi Iqra. Itu bermaksud pentingnya ilmu. Apabila bermula dengan bacalah, tentulah perkara itu ada kaitan dengan ilmu. Jadi sebab itu kita lihat apabila kita nak menuju kepada kecemerlangan, ilmu itu mesti kita ada. Iaitu yang dikatakan ilmu itu sentiasa menjadi imam, pemimpin, manakala amalan-amalan itu menjadi makmumnya. Jadi imam mesti dahululah. Kalau kita lihat dalam kehidupan, kita lihat singkapan sejarah sedikit Mas. Nabi Sulaiman diberi pilihan untuk memilih 3 perkara. Sampai pertama memilih ilmu, yang kedua memilih harta ataupun memilih kuasa. 3. Tapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Apabila dia memilih ilmu, dia dapat kuasa dan dia dapat harta. Itu kehebatannya. Apabila dia mendapat ilmu, dia akan mendapat kuasa. Sebab knowledge is power. Ilmu itu adalah kuasa. Dan ilmu itu adalah harta yang apabila dibelanjakan tidak akan berkurang. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang hebat, kerana dia memilih ilmu, dia mendapat harta dan kuasa. Sebab itu kalau kita lihat Imam Syafi'i pernah berkata, kalau seorang itu ingin kejayaan di dunia, dia perlu ada ilmu. Kalau dia ingin kejayaan di akhirat, dia perlu ada ilmu. Kalau dia nak kedua-duanya sekalipun, dia perlunya ada ilmu. Itu pentingnya ilmu. Dan budaya Iqra lah yang menyebabkan orang-orang Arab jahiliah dulu keluar daripada syirik kepada iman, daripada pertelagahan kepada perpaduan kerana budaya Iqra, budaya membaca, budaya ilmu itu. Jadi saya teringat dalam konteks ini apa yang dikatakan oleh Imam Malik, pembaikan umat yang kemudian tidak akan berlaku kecuali dengan kaedah pembaikan umat yang pertama. Jadi kalau umat jahiliah dulu diislahkan ataupun diperbaiki dengan budaya Iqra, maka umat kerosakan pada sekarang yang kita sedang hadapi ini juga boleh diperbaiki dengan kaedah yang sama, iaitu dengan membudayakan ilmu. Tetapi ilmu yang bagaimana? Itu soalnya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman, dia tidak angkuh dengan hartanya, dia tidak zalim dengan kuasanya. Bagaimana tinggi dia naik dengan kenderaan angin dibawa oleh jin, tetapi sekelumit pun di hatinya tidak ada takbur. Kalau ada takbur, dia akan dibenamkan sejauh itu yang dia naik, sejauh itu ke dalam bumi. Jadi bagaimana, apa ilmu yang ada pada diri Nabi Sulaiman, walaupun dia berharta, walaupun dia berkuasa, tetapi masih tawaduk dan boleh beri keadilan. Di sini pentingnya ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana
saya akan memberi penegasan bahawa ilmu yang sesuai dengan misi ataupun peranan kita di atas muka bumi. Saya masih ingat lagi pada siri yang pertama saya menegaskan bahawa manusia ada dua peranan yang asasi di atas muka bumi. Pertama, dia sebagai hamba Allah. Yang kedua, dia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk dia menjadi hamba Allah yang sebenar, dia perlu apa yang dikatakan ilmu naqli, ilmu-ilmu yang datang daripada wahyu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikata revealed knowledge. Ilmu-ilmu wahyu ini yang datang daripada Al-Quran dan hadis, kadang-kadang dipecahkan, dah dipermudahkan, akidah, kemudian fiqh, kemudian tasawuf, ataupun itu dibagi, ataupun akhlak, tauhid, fiqh, akhlak ataupun tasawuf, dipermudahkan. Ilmu akidah menyuluh keyakinan kita, fiqh aktiviti lahir kita, tasawuf itu akhlak kita, peribadi, sifat-sifat dalam hati kita. Jadi ini untuk memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah, supaya kita boleh berperanan sebagai hamba Allah yang baik. Tetapi tidak cukup. Peranan manusia yang kedua ialah sebagai khalifatul ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Dia memerlukan ilmu yang lain. Ilmu yang kedua ni adalah ilmu yang dikatakan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan ilmu sains, ilmu matematik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Yang ilmu inilah yang menyebabkan Nabi Adam dipilih untuk menjadi khalifah, bukan malaikat. Kerana Nabi Adam lebih tangkas, lebih dapat absorb atau menyerap ilmu ni. Kalau dalam Al-Quran kita lihat apa yang ditekankan, wa 'allama adama asma'ah kullaha, diajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Itu attribute of nature. Kita tahu tentang alam ini, jadi itu ilmu yang kedua, supaya kita boleh berperanan sebagai hamba Allah yang baik. Bagaimana kaitan dua ilmu ini dengan zikir dan fikir? Kita ingin mengaitkan dengan sebelum kita ceritakan tentang bentuk ilmu ni, apa yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran 191, ayat yang akhir. Ayat itu berbunyi lebih kurang begini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mafhumnya lebih kurang, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergiliran antara siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, ulul albab, iaitu mereka yang sentiasa mengingati Allah. Kalimah zikir itu, ketika mereka berdiri, duduk ataupun berbaring, dan mereka itu berfikir tentang kejadian langit dan muka bumi ini, sentiasa berfikir tentang langit dan muka bumi ini, dan mereka berseru dalam diri kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan, Engkau tidak ciptakan ni semua dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, subhanaka, maha suci Engkau, wa qina azabannar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi dalam ayat yang panjang ini, ada dua keyword tadi itu, iaitu zikir dan fikir. Zikir, kita mengingati Allah. Fikir, kita dapat melihat alam ni hingga terasa kebesaran Allah. Jadi disitulah kita kena memperincikannya. Zikir itu pada ayat-ayat makru'ah. Ayat-ayat makru'ah ni apa? Ayat yang dibaca, iaitu Al-Quran. Yang setengahnya kata 6,600 ayat lebih, 6,600 ayat dalam 114 surah itu. Itu adalah ayat-ayat makru'ah, ayat-ayat yang dibaca, iaitu kita zikir. Tapi ada ayat yang kedua, ayat-ayat Allah juga, iaitu ciptaan alam ini, mahakarya Allah, alam ini yang dikata ayat-ayat manzurah, ayat yang dilihat, supaya kita berfikir tentang kejadian langit, bumi, bagaimana pergiliran antara siang dan malam, laut macam mana langit ditinggikan dan sebagainya. Fikir kita apabila maksimum, kita kata mustahil semua ini tercipta dengan sia-sia, tak mungkin. Bukan orang kata kebetulan, tidak. Kalau kita lihat, semuanya teratur. Bila teratur, tentu ada yang mengatur. Bila kita semuanya dalam keadaan sistematik, dia tidak dalam chaos, tetapi dalam kosmos. Maksudnya dalam satu suasana yang teratur. Contoh, kita boleh tahu bila komet Halley akan datang bila. Kita akan tahu bila lagi gerhana matahari, gerhana bulan pada masa akan datang. Pasang surut boleh didetek, sebab semuanya teratur. Waktu itu
kita kata mustahil semuanya terjadi dengan sia-sia. Jadi fikir kita sudah maksimum. Masa fikir yang maksimum inilah yang menyampaikan kita kepada zikir, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Hamka, hujung akal pangkal agama. Maksudnya apabila akal tu berfikir secara maksimum, maka dia akan menemui agama. Misalnya kata Einstein, dia apabila dia mengkaji teori relativity tentang masa itu relatif dan sebagainya, akhirnya sampai ke satu tahap dia kata ini satu yang tak dapat dijangkau lagi oleh akal. Itu yang disampaikan kepada roh itu Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memimpin fikir manusia dengan zikir supaya apa yang difikir oleh akal tadi dapat dipimpin oleh wahyu, dan pada itulah keselamatan manusia. Manusia tidak sesat, manusia dapat mencipta kemajuan. Kalau kita lihat, kalau dibiarkan fikir saja tanpa zikir, manusia boleh membangun tetapi dia akan menindas. Dia akan berkuasa tetapi dia tidak akan berlaku adil, tetapi dia akan melakukan kezaliman. Jadi sebab itu kita kata sentiasalah meletakkan fikir itu di landasan zikir. Zikir itu mesti memimpin fikir kita. Barulah kita boleh menjadi hamba Allah yang baik dan sekaligus menjadi khalifah di muka bumi dengan baik juga. Ini penting supaya kita lihat dalam keadaan ini. Jadi bagaimana hubungan antara fikir dan zikir? Saya dah katakan tadi, bagaimana ilmu agama tadi mesti diberi nilai-nilai sains. Saya dah katakan bahawa sains berasaskan pemerhatian, uji kaji dan juga kesimpulan kita tengok Jadi bila kita lihat alam ini teraturnya, dijadikan ameba yang begitu kecil, bakteria yang begitu kecil, ada sistem penghadamannya, ada sistem pernafasannya sendiri, begitu kompleksnya. Jadi ini takkan terjadi sendiri. Jadi nilai sains ini mesti diberi nilai agama. Sebab tu saya selalu katakan bahawa khat-khat ini, tulisan-tulisan ayat Quran ini, jangan hanya diletakkan di surau-surau, tetapi mesti diletakkan di mana? Di makmal-makmal sains, tempat anak-anak kita belajar. Supaya bila dilihat, wah, dia terasa subhanallah, fakina azabannar, dia terlihat maha suci Allah, selamat. Dia akan terasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila kita mengajar agama, mesti ustazah-ustazah ataupun ustaz-ustaz membawa nilai-nilai sains. Itu yang dikatakan fikir dan zikir itu digaul sepadu, baru nampak indah. Contohnya yang saya katakan, bila ustazah kata tak cukuplah kita kata apa buktinya ada Allah, adanya alam ini, stop. Kita dengar gitu. Oh, adanya alam ini macam mana diceritakan, sikit nilai sains, macam mana diciptakan hujan. Ayat Quran tentang hujan itu diberi nilai-nilai sains. Akhirnya kita rasakan semua ini tak jadikan sendiri, mesti ada Allah yang mencipta. Selalu orang tanya, apa bukti Allah ini ada? Saya kira kalau orang tanya kita, apa buktinya Allah ada, kita boleh bagi banyak jawapan. Tapi kalau kita soal balik, apa bukti Allah tidak ada? Saya rasa terkedu ataupun kelu lidah dia. Jadi saya rasa cukup itu sebagai pembukaan Mas untuk menunjukkan bahawa mukmin itu adalah orang yang kaya dengan zikirnya. Profesional itu orang yang pakar dalam fikirnya. Jadi zikir dan fikir itulah yang membentuk budaya mukmin profesional, hamba Allah yang baik, sekaligus khalifah yang mempunyai kompetensi dan juga kepakaran dalam mengatur dan menguruskan dunia. Dan juga mungkin ada di antara pendengar kita yang mempunyai sebarang soalan untuk bertanyakan kepada tamu kita yang bagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy dengan topik kita budaya zikir dan fikir, budaya mukmin profesional. Jadi boleh hubungi kami 0362051500 ataupun ke Facebook kami ikim.fm. Jadi kita dah memanggil saja. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Boleh saya cakap dengan Ustaz? Boleh. Siapa ya di talian? Saya Ina dari Rawang. Silakan puan. Okey, macam ni ya Ustaz, saya nak tanya sikit. Untuk menjadi mukmin profesional, macam saya bekerja. Selain menjadi mukmin profesional, saya rasa saya perlu untuk menjadi seorang ibu ataupun sebagai macam mana nak cakap, ayah ibu kepada anak-anak saya yang profesional. Macam mana saya nak membahagikan tugasan, sebab macam saya keluar pagi 6.30 dah keluar, balik kadang-kadang dah nak isyak baru sampai. Jadi macam mana saya nak membahagikan tugasan saya sebagai pekerja dan sebagai ibu dan isteri di rumah dengan sebaik-baiknya. Itu saya minta pendapat Ustaz lah. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ni memanggil lagi saja. Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Mahnan daripada Pulau Pinang. Silakan. Masya-Allah. Ustaz nak tanya sikit satu hal ini untuk saya medok. Saya tak tolak kata ilmu tu penting. Tak penting. Ilmu sangat-sangat penting. Tetapi kita ada dua manusia belum ada ilmu tapi dapat sifat taat dulu. Iaitu Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka apabila dia dapat tahu kata suami dia dapat wahyu, dia terus beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, belum apa-apa lagi. Tanya, adakah kamu telah mencemar tokoh-tokoh kami, Tuhan kami? Nabi kata ya. Lepas tu, adakah kamu ni seorang Nabi? Dia kata ya. Maka ada kamu dapat wahyu daripada langit? Ya. Terus dia beriman tanpa ada apa-apa ilmu. Dan pada di waktu yang sama, Abu Bakar telah pergi jumpa 4 orang dan telah tanpa ilmu telah bawa 4 orang kepada agama. So saya nak minta jelasan sikit, yang mana dahulu, taat dulu ke ataupun ilmu dulu? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil satu lagi pemanggil saja. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa di talian? Saya Jenah Ali daripada Teluk Garang. Ustaz Baru. Saya walaupun nak bertanya agak berlainan sedikit daripada tajuk, tetapi saya minta segi komentar daripada Ustaz. Baginda Nabi SAW pernah sabda bahawa aku ni dilebihkan daripada Nabi-Nabi yang lain atas 6 perkara. Pertama, bahawa aku ini adalah penutup Nabi. Kedua, dihalalkan bagi aku ni harta rampasan perang. Yang ketiga, dihalalkan agar di mana-mana saja permukaan bumi ini boleh dibina masjid. Al-Quran ini diturunkan untuk aku, dan 2 perkara yang lain. Jadi semasa saya kecil dulu Ustaz ketika ada arwah Pak Kiai Mokhtar, Pak Kiai Hussein, maka biasa bila bulan Rejab kami masa kanak-kanak dengarlah dia ni berceramah. Kata orang Jawa disebut ngatisan dipanggil. Jadi dia kala itu di kala-kala anak-anak ni dia tidak adalah sebagaimana kupasan ulama-ulama akhir zaman. Jadi sekarang kita ni bila dengar akhir zaman kadang-kadang kita takut. Saya ni tak komen Ustaz, sebab saya tak pernah dengar sebelum ini daripada arwah Pak Kiai Mokhtar yang Nabi berdemonstrasi. Tapi bila akhir zaman sekarang ni dia kata ada pula Nabi berdemonstrasi. Sehinggakan ke satu tahap yang kita memakai ihram, yang kita berada wukuf di Arafah, salah satu daripada rukun haji, yang dikatakan itu juga adalah salah satu daripada demonstrasi. Jadi minta tolong Ustaz untuk bagi komentar sikit walaupun lari sikit daripada tajuk insyaAllah. Okey, baik Ejen Alim. Okey. Mungkin kita boleh jawab yang ni dahulu, dan di samping kita juga ada soalan dari Facebook ni Ustaz. Mungkin boleh jawab yang ni dulu. Saya ingin respon kepada Cik Ina Rawang terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pemanggil yang melengkapkan perbincangan kita pada petang ini. Pertamanya tentang seorang ibu, memang saya kata sangat menghormati dan menghargai peranan seorang ibu. Di samping tugas-tugas biologi, mereka juga kadang-kadang terlibat dengan kerja, tak dapat nak dikatakan. Sebab itu agaknya wanita di Malaysia termasuk yang nombor 6 stres, tetapi bukan wanita Islam sebenarnya. Kalau wanita Islam yang sebenar-benarnya berpegang kepada ajaran Islam, benar-benar beriman, menjaga solat dan sebagainya, insya-Allah kita tidak akan stres. Kalau dalam keadaan stres pun stres yang terkawal, stres yang baik. Baik, bagaimana kita nak menjadi seorang profesional pada masa yang sama nak jadi ibu yang baik, mukmin yang baik. Jadi walaupun masa kita terhad, tetapi sebenarnya masa kalau kita lihat dalam perbincangan banyak, bukan pada kuantitinya tetapi pada kualitinya, pada kualitinya. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang mempunyai masa yang sangat terhad, tetapi dia boleh fully utilize, boleh memaksimumkan penggunaan masa. Jadi macam mana saya nak ingatkan ataupun nak pesankan kepada Puan Ina, kita yang pertama, pendidikan itu kebanyakannya kita lihat pendidikan semua melalui cakap, mesti cakap, tapi yang paling penting ialah kita bersama dengan anak-anak kita. Dan bersama tu pentingnya apabila kita bersama dengan anak-anak kita menunjukkan teladan yang paling baik. Itu paling penting. Bagaimana dia nak jadi profesional? Okey, saya ingin membawa sedikit singkapan lah. Kadang-kadang kita hanya nak pada anak-anak kita, kalau belajar betul-betul nanti masuk IPT, kemudian dapat kelulusan jadi jurutera, kemudian jadi doktor, jadi arkitek, gitu-gitu. Kita terlupa aspek mukminnya. Kita hanya melihat di aspek profesionalnya, yang itu salah sebenarnya, tak tepat. Kalau dalam bidang profesional ni kita bersungguh-sungguh,
hantar anak kita tuition dan sebagainya, tak cukup belajar, mesti belajar cara belajar ya, dan sebagainya, macam-macam yang kita. Tak salah, yang itu tak salah. Tetapi macam mana kita melatih aspek mukminnya, mukminnya yang kita kena juga bagi tumpuan. Ya, bagi kesungguhan. Artinya waktu itu ialah bagaimana seorang ibu yang paling hampir dengan seorang anaknya, ya, kejutkan dia solat subuh, kemudian ajar dia adab-adab, contoh bila masuk ke rumah. Ini perkara-perkara yang sangat penting, ya. Kalau dalam era kanak-kanak, misalnya kata remaja, kata disiplinkan dia tu sangat penting, ya. Bagaimana kita menjaga peraturan di rumah dan sebagainya. Jadi ini saya rasa yang perlu ada pada Puan Nina, ya. Walaupun sikit masa, kata 6.30 kita dah pergi, 6.30 baru balik, ya. Kemudian kita balik, kita tidak akan merasa letih. Memang kita akan merasa letih, tetapi apabila semangat kita membakar, kita ada satu burning desire, kesungguhan yang menyala-nyala, ya, keletihan itu akan dapat diatasi. Sebenarnya kalau kita lihat, apabila hati kita mahu, ya, dan sebagainya, kita akan ada kekuatan. Dan yang paling penting ialah, yang macam saya katakan dulu, ya, untuk mendidik manusia, kita mesti akrab dengan Allah. Bila kita akrab dengan Allah, Allah akan menunjukkan hidayah dan caranya bagaimana sebaik-baiknya kita berhadapan dengan anak-anak kita. Jadi yang paling penting anak-anak kita baca Al-Quran, kemudian solatnya, kemudian teladan yang baik dari segi adab-adabnya. Yang ini perlu ditekankan selalu. Dan menjelang bulan puasa ni kita ceritakan tentang apa yang dikatakan puasa yang sebenar dan sebagainya. Ini kita latih dia. Tapi minta maaf juga, saya ingin tegur ibu bapa orang-orang Melayu Islam, ya. Mereka lebih mendidik anak mereka untuk berpuasa lebih daripada solat. Itu, ya, kata tengok disuruh kalau tak puasa tak boleh raya, kan. Tetapi kenapa tak ditekankan solat, sebab itu akhirnya kita tengok masyarakat kita sekarang ni, masyarakat yang mungkin boleh tahan berpuasa tapi tidak solat. Padahal solat itu perkara yang penting. Jadi saya ingin katakan, kalau kita kata macam mana nak berdidik anak kita ni, kita tentukan masa dan sebagainya, ingat apa yang saya katakan pada segmen yang pertama. Untuk baiki manusia, kena baiki hati. Untuk baiki hati, kita kena baiki solatnya. Dulu kan, first thing first, yang paling utama ialah solat. InsyaAllah dia akan ada, orang kata, chain reaction ataupun apa, kesan berantai nanti kepada perkara-perkara yang lain. Itu yang pertama lah, saya ingin respon. Yang kedua, Cik Manan, ya. Ya, memang kita tengok dalam sejarah Abu Bakar, ya, sebab itu digelar As-Siddiq, ya. Orang yang kata tak kalau Rasulullah yang cakap, ya, saja. Dia kata. Tapi jangan kita nafikan ilmu. Ilmu Abu Bakar yang paling hebat sekali ialah dia mengenal Rasulullah. Ya. Dia mengenal kebenaran, ya, bukan daripada ilmu tetapi dengan siapa yang dia sedang berhadapan. Dia tahu Rasulullah SAW tu tak pernah tipu, orang yang dia paling akrab, dan dia kata kalau Rasulullah kata apa saja itu adalah satu kebenaran. Jadi mungkin dia tidak ada arif dalam apa yang diperkatakan oleh Rasulullah, tapi dia paling arif tentang sifat Rasulullah, ya. Jadi 4 sifat Rasulullah tu dia tahu sangat, ya. Jadi itu yang dikatakan dia beriman atas berimannya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah cakap apa, dia tak ambil fakta, kemudian baru dia ambil fakta, ya. Jadi artinya dia mengenal, dia ada ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu respon saya. Begitu juga tentang Siti Khadijah. Siti Khadijah dikenal Siti Khadijah Al-Kubra, ya. Begitu agungnya Sri Kandi cinta Rasulullah ni, ya. Bagaimana Siti Khadijah itu bila Rasulullah digegar wahyu yang pertama, ya, Rasulullah pun sendiri apa sebenarnya yang berlaku pada diri dia, kan. Tetapi bagaimana, apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah untuk menenteramkan hati suaminya? Dia kata, engkau seorang yang selalu membantu fakir miskin, engkau seorang yang mencintai anak yatim, engkau orang yang selalu membantu orang susah. Apa maksudnya, Mas? Dia kenal Rasulullah. Ya. Allah, Tuhanmu tidak akan mengecewakanmu. Itu jawapan dia. Jadi bagi saya memang ada orang yang dia taat dulu, ya, dia taat dulu, tetapi taat itu bukan taat yang membuta tuli, tetapi taat kerana dia mengenali siapa yang menyuarakan ataupun yang mengeluarkan sumber, yang mengeluarkan fakta ataupun berita itu, ya. Jadi itu saya kata. Jadi di sini saya ingin memetik sikit dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita, ya, anak-anak kita tidak perlu diberi logik. Dia amal saja, ya. Amal, kemudian baru diberi logik kemudian, ya. Sebab cantiknya anak-anak kita ni, dia satu minda yang bersih, satu hati yang bersih. Apabila diajak saja beramal, dia akan terus beramal, dia tidak akan tanya sebab apa. Jadi dia tu
beramal dulu sebelum dapat ilmu. Hanya apabila dia dah makin baligh itu artinya akil baligh, sampai akalnya, barulah diberi faktanya. Jangan dibiarkan begitu saja. Baru dibagi faktanya, hikmahnya, apakah kerana kita solat ni macam mana. Tapi dia dah amal dah solat dah sebagainya. Itu yang cantiknya. Tak payah dalil. Allah itu mendengar. Allah itu maha besar. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dalilnya tak payah. Sebab itu kalau kita lihat musuh-musuh Islam yang diilhamkan oleh bukan diilhamkan, yang diberi was-was oleh syaitan, syaitan bantu dia, mereka menggunakan saat anak-anak kita menerima tanpa logik inilah diberi supernatural yang datang daripada perkara-perkara yang batil. Sebab tu supernatural ni jadi Superman, Spiderman, superhero, yang mana anak-anak kita takkan fikir logik lagi. Dia menerima sebab percaya kepada sesuatu yang extraordinary ni memang ada di dalam hati anak-anak kita, yang itu sebenarnya bekas untuk menerima tauhid. Tetapi sebaliknya tauhid tak dimasukkan perkara-perkara yang lain. Jadi saya kira ini yang perlu kita lihat, Jadi satu, saya ingin respon kepada Cik Abdul Rahman. Yang kedua, hidayah Allah. Bila Allah kendaki, Allah boleh buat sesuatu yang luar biasa, tanpa logik, tanpa apa, terus beriman. Sebab itu saya takut kadang-kadang seorang tu bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah. Orang tu bijak tetapi tidak beriman. Macam orientalis. Dia hafal Quran, kadang-kadang hafal hadis, tetapi mereka tidak beriman kerana tidak ada hidayah. Jadi kita sebab itulah mencari hidayah penting, mencari ilmu tu penting. Kadang-kadang hidayah menyebabkan kita mencari ilmu. Tapi kadang-kadang dengan ilmu kita mendapat hidayah. Jadi kedua-duanya kita jalan. Jadi kita bukan insan istimewa seperti Khadijah. Kita juga bukan insan istimewa sebagai Abu Bakar. Kita hanya manusia biasa. Tetapi kita yakin kuasa Allah boleh berlaku. Tetapi saya kata selalu, man jada wa jada. Kalau kita bersungguh-sungguh kita akan dapat. Kita buat apa yang kita mampu, baru Allah bantu untuk kita buat perkara yang kita tak mampu. Itu respon saya kepada Cik Abdul Manan, ya tentang yang akhir ni, akhir zaman, tentang demonstrasi ni, dengan kelebihan-kelebihan dengan demonstrasi ni. Saya memang ada menulis dalam blog saya sebenarnya, bagaimana yang dikatakan demonstrasi yang sebaik-baiknya ialah apabila kita membuat sesuatu yang musuh benci. Kita ingat Yahudi dia sangat benci apa, dia sangat benci. Dalam Al-Quran kata walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha sekali-kali sehingga kamu ikut milah. Milah tu apa? Cara hidup. Jadi demonstrasi yang paling dibenci oleh Yahudi ialah bukan bakar bendera Yahudi, bukan tempik-tempik sorak, tetapi kita amalkan hidup Islam. Amalkan hidup Islam, kita boikot barang-barang dia atau yang kita setakat mana kita. Tapi apabila kita mengamalkan cara hidup Islam, itulah demonstrasi yang sebenarnya yang ditakuti oleh Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi ni dia takut apabila jumlah orang yang solat subuh berjemaah sama dengan solat Jumaat yang sama. Jadi demonstrasi yang sebaik-baiknya ialah solat subuh berjemaah. Jadi membuang selimut kita pada pagi hari itu lebih afdal daripada membakar bendera Yahudi. Saya tidak menafikan demonstrasi itu penting, tetapi yang penting ialah kita melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Tetapi dalam membahaskan soal-soal demonstrasi ini, saya minta ampun dan maaf, ilmu saya cetek. Kadang-kadang ada ulama-ulama yang melihat dan menafsirkan di sudut dan dari sisi yang lain. Yang itu saya tidak nafikan. Saya ada blind spot. Mungkin ada orang-orang yang lebih arif daripada saya. Saya hanya seorang da'i, bukan seorang ulama. Ada ulama-ulama yang saya baca dalam buku ialah mengerjakan haji itu sendiri, dengan berlari-lari anak tu, kemudian dengan berwukuf di Arafah itu juga sebagai satu demonstrasi untuk menunjukkan kekuatan ummah. Kita solat pada hari raya nanti, kalau boleh bukan solat di dalam masjid tetapi di padang-padang yang terbuka, supaya nampak kita berpakaian serba indah, bertakbir hebat. Itu satu demonstrasi. Tetapi ingat, demonstrasi itu adalah untuk menunjukkan, memaparkan kehebatan Allah
bukan kehebatan diri kita. Kan kadang-kadang kita tersilap, Allahu Akbar, kita bertempik tapi dalam hati kita nak tunjuk diri kita besar. Betul. Tapi yang sebenarnya Allah yang besar. Ya, jadi begitu saya kira. Jadi dalam melihat peristiwa akhir zaman ini, pelbagai kaedah lah ya, pelbagai cara. Jadi mungkin cara kita rasa demonstrasi ini tak ada dalam Islam, yang ada ini. Ada orang yang mengatakan demonstrasi ini je. Pokok pangkalnya saya kira apa saja yang kita buat tidak lari daripada hukum akam Islam. Bagaimana demonstrasi pun ya, jangan lari daripada hukum akam Islam. Jangan buat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang asas. Saya rasa itu yang paling penting. Jangan memusnahkan, jangan merosakkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Tapi kalau unjuk rasa semata-mata untuk menunjukkan kita marah, contohnya katalah orang Yahudi sekarang Zionis telah menghancurkan ataupun menzalimi sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin. Kita buat diam saja. Tak mungkin. Kita kena berdemonstrasi untuk menunjukkan kemarahan kita. Tetapi jangan lupa solat hajat juga, berdoa juga kan. Jangan demonstrasi saja tapi tak bangun solat subuh kan. Jadi saya rasa itu sebagai satu singkapan mungkin kita ambil soalan yang terakhir dari Facebook dan juga SMS. Soalannya lebih kurang sama Ustaz ya. Dari Muhammad Aizan, dia kata permasalahan yang berlaku pada hari ini adalah orang tidak suka berfikir, dan mereka berfikir tetapi tidak sampai kepada ketuhanan. Jadi bagaimana nak mendidik masyarakat untuk suka berfikir sehingga sampai kepada ketuhanan? Dan dari Facebook pula, dari I'm Venus Mastiara ya, bagaimana cara agar budaya zikir menjadi amalan rutin setiap golongan dan semua jabatan agensi kerajaan, kerana bila ini berlaku ketenangan dan rahmat akan melimpah di tempat tersebut. Kerana bila fikir yang memimpin dan jadi panduan manusia, ianya tidak akan seimbang dengan kehendak rohani. Kerana jikalau manusia panjang fikirannya, kadang-kadang terfikir yang kita tak pernah fikir sehingga jauh menyimpang, jauh dari tujuan manusia. Okay, mungkin lebih kurang sama saya. Saya respon kedua lah dan Encik Muhammad Aizat, dan satu lagi namanya agak apa? Mas Tiara. Mas Tiara. Okey, tak apalah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya ingin mulakan dengan analogi ya. Kipas kalau dia berpusing sekuat-kuatnya, biarlah dia pusing sekuat-kuatnya. Asalkan kipas itu terlekat pada shilling dan dinding. Jangan dia berpusing sekuat tetapi dia tak ikat pada shilling dan dinding. Apa jadi Mas ya? Tentu dia akan berterabur ya. Semua akan jatuh lintang pukang jadinya apabila satu kipas yang ligat berpusing tapi tidak lekat di dinding atau di shilling ya. Begitu juga akal. Akal kita berfikir, dia sebebas-bebasnya boleh fikir, tetapi mesti ditambat pada zikir, pada tauhid supaya dia bebas tapi jangan terbabas. Dia sentiasa ikat pada tauhid. Sebab itu dikatakan akidah itu apa? Akidah itu daripada simpulan dia mengikat ya. Dan akal itu daripada perkataan igal. Igal ni macam mana Mas ya? Kalau kita tengok igal diletakkan di kepala ya. Igal ini sebenarnya digunakan oleh orang Arab dulu ya untuk siku kaki unta mereka apabila nak parkingnya supaya diletakkan itu. Jadi itu adalah untuk menahan daripada unta itu lari, ditambatkan. Jadi akal itu sendiri daripada perkataan igal tadi, akal itu sendiri tabiat semula jadinya supaya dia selamat. Tabiatnya dia mesti diikat dengan akidah tadi ya. Dia ligat berfikir tetapi mesti diikat kepada akidah. Itu penting ya. Jadi nampaknya sekarang ini kita tengok orang barat, mereka berfikir tetapi mereka tidak ada asas akidah yang kukuh. Sebab itu mereka terbabas sehingga mereka berfikir, akhirnya mereka kata tidak ada Tuhan ya. Semuanya terjadi kebetulan. Lahirlah teori evolusi oleh Charles Darwin ya, yang menindakkan ada, sedangkan perkara-perkara itu adalah perkara yang dibebaskan. Tetapi sebab itu dalam Islam tidak berlaku begitu. Sebab kalau kita tengok Ibn Sina, kita tengok Ar-Razi, kita tengok Al-Jabar, saintis-saintis Islam, mereka yang sentiasa berfikir, hebat berfikir, tetapi mereka kekuatan agama dan kekuatan tauhid itu kuat. Sebab asasnya ada. Asasnya kuat. Jadi bila asasnya kuat, mereka berfikir pun insya-Allah akan menjana kebaikan, tidak terbabas ya. Jadi sekarang ni saya lihat ada kecenderungan dalam umat Islam yang mereka berfikir sehingga tidak berzikir. Mereka yang berzikir hingga tidak berfikir ya. Jadi bagaimana kita nak budayakan dalam ini? Saya kira kalau kita lihat dalam suasana ini, yang paling penting sekali ialah asas-asas fardu ain tu mesti kukuh ya. Tetapi sekarang ni asas fardu ain tidak kukuh ya.
dia hanya diajar untuk hafalan sebatas otak kiri. Minta maaf ya Mas. Bukan betul-betul ditarbiahkan, dididik supaya ada penghayatan tauhid, bukan ilmu tauhid. Akhirnya kita ada pengetahuan tauhid tetapi tidak ada keimanan yang sebenarnya, ya, tidak meresap ke dalam hatinya. Contohnya, beza antara orang yang tahu Allah melihat dengan orang yang rasa Allah melihat, beza, ya. Kita mungkin tahu melihat, tetapi tahu Allah melihat, tetapi kita tak rasa Allah melihat. Bagaimana nak rasa? Ini perlukan amalan-amalan yang tadi yang saya katakan, dengan solatnya, dengan amalan-amalan baca Qurannya dan sebagainya. Sebab tu Imam Ghazali menegaskan, dan ini saya pernah tulis dalam majalah Solusi, di samping pembelajaran, mesti jiwa itu digilap dengan ibadah. Supaya apabila ibadah itu dia gilap hati, bila hati itu bercahaya, ilmu yang datang daripada akal tu boleh meresap ke dalam hati. Barulah kita ada kekuatan yang dikatakan zikir yang kuat. Kemudian kita belajarlah ilmu sains, ilmu sains dan sebagainya. Saintis-saintis Islam, semuanya mereka yang fikirnya dipandu oleh zikirnya. Ya. Jadi bagaimana kita nak membudayakan dalam masyarakat kita sekarang, ya Mas, ya. Jadi itu yang kita datang kata ke gagasan Mukmin Profesional ni. Bermula daripada awareness, bermula daripada kesedaran. Kesedaran, oh nampaknya selama ini kita belajar ilmu agama tanpa fikir. Betul. Kita belajar ilmu sains tanpa zikir. Akhirnya end product pendidikan kita manusia yang pincang, ya, pincang. Sebab tu saya teringat masa sekolah rendah dulu, ya, saya menghafal semua ahli saintis barat, ya, George Stephenson, Alexander Fleming, bisa kata, lepas tu Alexander Graham Bell. Saya masih ingat lagi semua nama-nama tu, yang mencipta kereta api, yang mencipta telefon dan sebagainya. Tetapi bila saya dah dewasa ni, dah lama, dah di luar universiti, baru ada Ar-Razi, ada Al-Jabbar, ada Ibn Sina. Kenapa semua ni saintis-saintis Islam ni tidak diperkenalkan, Mas, ya, semasa di sekolah rendah? Kerana waktu sekolah rendah ini adalah pendidikan jiwanya sangat bersih, dan apa saja input yang diberikan, dia masuk dalam subconscious mind kita, dan kita akan ingat sampai besar. Saya masih ingat lagi, misal kata, bukan nasyid, lagu Baba Black Sheep, kata London Bridge is falling down, kita kata. Sebab itu pendidikan kita awal. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mulakan dengan nasyid-nasyid yang ada unsur tauhid. Ia menyebabkan dipasak kukuh, kerana pendidikan yang awal itu, kita teringat ungkapan dalam bahasa Arab, mendidik suatu kecil macam mengukir di atas batu, tetapi mendidik ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi sekarang kita, inilah kelemahan kita, tetapi insyaAllah generasi kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama. InsyaAllah, Mas, ya. Itu saja yang dapat saya simpulkan ataupun berikan. Ampun maaf, tentu ada kesilapan dan kekurangan. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Terima kasih.